Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Naimah. Topik hari ini ialah karangan A. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk karangan A ialah sebanyak 30 markah. Jumlah masa yang dicadangkan untuk menjawab karangan A ialah selama 45 minit. Soalan 1. Anda ingin bercerita kepada sahabat pena anda tentang aktiviti yang anda lakukan sepanjang cuti persekolahan yang lalu. Tulis surat itu selengkapnya. Panjang surat anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Mari kita lihat bahan rasangan yang diberikan. Gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Bahan 2 adalah petikan surat khabar dari Berita Harian 9 Disember 2020. Langkah pertama untuk menjawab soalan ini ialah dengan menyenaraikan tema, fokus dan sasaran. Tema untuk soalan ini ialah cuti sekolah. Fokus untuk soalan ini ialah aktiviti dan sasaran untuk soalan ini ialah anda. Bermakna dalam karangan anda nanti, anda akan menggunakan ganti nama saya. Berikut adalah contoh surat kiriman tidak rasmi. Teliti contoh surat kiriman tidak rasmi untuk mengetahui format dan cara penulisannya yang betul. Karangan surat kiriman tidak rasmi mempunyai format seperti yang berikut. Pertama, alamat pengirim dan tarikh. Kedua, pembuka kata. Ketiga, kata ganti nama diri penerima. Keempat, isi surat. Kelima, penutup. Keenam, pengakuan pengirim. Dan ketujuh, tanda tangan. Mari kita lihat bahan rasangan yang diberikan. Gambar yang pertama, gambar kedua dan gambar yang ketiga. Gambar yang pertama menunjukkan anda sedang berkebun. Gambar yang kedua menunjukkan anda sedang bergembira kerana balik kampung. Gambar yang ketiga menunjukkan anda dan keluarga sedang gotong royong mengemas rumah. Langkah pertama untuk membuat karangan ialah dengan membina kerangka karangan dengan jelas. Untuk itu, kita perlu menyediakan apakah aspek yang boleh kita huraikan. Contoh untuk isi pertama iaitu berkebun. Contoh A untuk apa? Apakah jenis tanaman yang anda tanam di kebun? Contohnya sayur-sayuran, pokok bunga. Yang kedua M untuk mengapa. Huraiannya, hasil tanaman anda boleh digunakan untuk memasak. Selain itu, anda dapat berbakti kepada tanah. Aspek seterusnya ialah B untuk bagaimana. Bagaimana anda melakukan kegiatan berkebun? Jadi, anda boleh nyatakan bahawa anda berkebun bersama dengan keluarga pada waktu pagi dan petang. Seterusnya K untuk kesan. Dengan berkebun, anda boleh menjimatkan wang kerana anda tidak perlu lagi membeli sayur-sayuran di kedai. Dan akhir sekali, anda boleh berikan U untuk ungkapan menarik. Contoh ungkapan menarik ialah berganding bahu. Selesai untuk isi pertama. Sekarang, mari kita lihat isi yang kedua.
Apakah aspek yang boleh kita bincangkan dalam isi yang kedua? Yang pertama, M untuk mana. Jadi anda boleh nyatakan di manakah kampung halaman ibu bapa anda. Contoh, Kedah. Kemudian aspek B untuk bagaimana. Bagaimana anda balik ke kampung? Dengan cara apa? Contoh, dengan menaiki kereta. Anda balik ke kampung bertujuan untuk mengunjungi datuk dan nenek serta sanak saudara di kampung. Seterusnya, aspek M. M untuk mengapa. Tujuan kamu balik ke kampung adalah untuk mengeratkan silaturahim. Dan K untuk kesan. Apakah kesan anda balik ke kampung? Kesan apabila balik ke kampung ialah anda dapat pengalaman baru. Contohnya, mandi sungai atau pergi ke dusun buah. Selesai untuk isi yang kedua. Mari kita lihat isi yang ketiga, gotong royong mengemas rumah. Apakah aspek yang boleh kita bincangkan dalam isi gotong royong mengemas rumah? Yang pertama, aspek M, iaitu mengapa. Dengan bergotong royong, kita boleh menceriakan kediaman anda. Dan kediaman anda akan kelihatan cantik dan bersih. Kemudian kita akan bincang dari aspek B untuk bagaimana. Bagaimana cara untuk anda bergotong royong mengemas rumah? Anda boleh nyatakan bahawa anda bergotong royong di rumah mengikut tugasan yang diberikan oleh ibu bapa. Kemudian aspek seterusnya kita bincang dari aspek K, iaitu kesan. Jadi dengan aktiviti bergotong royong mengemas rumah, kesannya rumah kediaman kamu akan lebih selesa sesuai dengan ungkapan menarik rumahku syurgaku. Sekarang mari kita lihat tips menulis karangan. Yang pertama, semak karangan anda setelah selesai menulis karangan. Perkara yang perlu anda semak ialah dari segi ejaan, dari segi jumlah patah perkataan, dari segi ayat dan sebagainya. Yang kedua, selitkan penanda wacana dan ungkapan menarik dalam karangan anda. Antara penanda wacana yang boleh anda selitkan ialah seperti selain itu, seterusnya dan di samping itu. Antara ungkapan menarik yang boleh anda selitkan seperti peribahasa, simpulan bahasa, pepatah, bidalan dan sebagainya. Ketiga, pastikan karangan anda tidak melebihi 200 patah perkataan. Bermaksud, karangan yang baik ialah karangan yang jumlah patah perkataannya di antara 110 hingga 200 patah perkataan. Sekian sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi kita pada video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.